Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin, muslimat, seluruh ahli jawatan kuasa surau, sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini akan mendapat kebaikan, manfaat, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam, dan kita masih dalam bab yang pertama, saya mestilah muslim di sudut akidah, dan kita masih membahaskan pada muka surat 24 pada nombor yang ke-16 ataupun ciri yang ke-16 yang menggambarkan kita seorang muslim yang berakidah, iaitu, saya ulang sedikit, saya mestilah bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap hal, urusan dan semua keadaan. Dan kita masih lagi membahaskan tentang hadis di bawah itu yang Nabi pesan sebenarnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namun boleh dijadikan sandaran juga kepada kita. Dan saya baca sedikit hadis itu yang kita dah bincang. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tajahak. Peliharalah perintah Allah ataupun jagalah Allah, jagalah arahan Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Dan jagalah larangan Allah, nescaya engkau dapati Allah selalu di hadapan kamu.
Yang ini muslimin muslimat, kita dah bincang kuliah kita pada bulan yang lepas. Dan saya nak sambung lagi dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang sama, iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, malam ni kita nak tengok satu lagi pesanan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khasnya kepada Ibnu Abbas, sepupu baginda, dan umumnya untuk kita semua, iaitu Rasulullah mengingatkan pada kita, apabila kita nak minta sesuatu hajat, keperluan, maka fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Apa juga hajat, keperluan, masalah, apa sajalah benda-benda dalam hidup ni kita nak minta, nak mengadu, nak cari jalan selesai minta pada Allah. Minta tolong dengan manusia boleh, kan, secara adatnya boleh lah. Kita minta tolong kawan, tolong itu, tolong ini, boleh. Tapi tak semua benda orang boleh tolong. Banyaknya tolong dengar saja, kan? Tolong dengar, tolong tengok, begitu je lah. Kadang-kadang kita nak minta tolong pinjam duit 200, dapat 100 dah. Macam tu lah dengan manusia. Jadi apa hal situasi, keadaan sekalipun, minta dengan dia. Ikhtiar lah. Tapi realiti, hakikat, semua datang dari dia. Itu kita kena faham. Usaha jalan dah, ikhtiar kena buat. Kalau sakit maka ubat, itu ikhtiar. Saya pergi klinik siang tadi, sebab 2-3 minggu ni saya macam tidak berpijak di bumi nyata. Lain macam penyakit dia macam terawang-awangan kan. Dia macam tak apa stabil. Dia macam, entah, saya nak cerita tak tahu kan. Itu hari dah jumpa dah doktor, hari Sabtu. Hari ni dia suruh datang. Doktor kata 2 je ni ustaz, kalau tak kolesterol tinggi darah naik, itu je salah satu lah ustaz. Tadi pergi cek darah pun doktor kata okey lah. Doktor kata darah ni okey, tapi mungkin tubuh ustaz tak boleh sesuai dengan bacaan darah ni. Tapi tak apa ustaz, saya try bagi ubat ni dulu, ustaz tengok macam mana. Nampak makan tadi, sekali baru makan siang tadi, nampak dah berpijak sikit lah, dah nyata sikit. Dia tak ada terapung sangat. Macam-macam penyakit tu. Jadi tuan-tuan, yang itu ikhtiar lah. Doa-doa lah, ya Allah hilangkanlah segala penyakit aku, apa semua, minta-minta kan. Tapi saya pergi klinik tadi tu, kalau tuan-tuan tahu dekat Taman Seri Gombak, Prima Seri Gombak kan, di bawah tu dia ada Mazda, ada Selcom, ada Mazda. Sebelah tu klinik keluarga. Klinik tu bagus lah, saya recommend lah, boleh pergi. Tapi jauh sikit lah daripada sini kan, sebab doktor perempuan, Doktor Suhana tu, dia anak murid. Dia rajin ikut saya pergi umrah, pergi Turki lah apa, dia rajin. Jadi bagusnya dia ni, sambil dia merubat, merawat, cek-cek ni, dia bersyarah pula. Dia pula jadi ustazah. Tu bagus tu. Pasal berkawan dengan ustaz kan. Tempiah tu dapatlah sikit. Dia cakap kat saya tadi, dia kata, ustaz, kita ni syukur ustaz. Ustaz ni kira syukur ni, bila ustaz tubuh kita tak stabil, Allah hantar tanda ustaz, syukur pada Allah. Yang kita risau, tanda tak ada.
tahu-tahu meninggal terus. Yang tu betul tak tuan? Bila sebab itu doktor ni cakap kat saya tadi, dia tinggal sini UK Perdana atas. Dia kata, saya selalu berdoa ustaz, minta pada Allah, ya Allah, apa hal pun dalam tubuh aku ni kau bagi signal dulu, bagi tanda tak, supaya kita boleh detect awal. Yang tu dia kata yang paling risau ustaz, bila tanda tak ada, tahu-tahu collapse je. Itu yang takut. Jadi apa pun tuan-tuan, doa itu penting. Ayat ni yang Nabi sebut ni, apa sahaja minta pada dia, pada Allah. Tipulah tuan-tuan, dalam surau Al-Falah yang 4 keramat ni, seorang pun tak ada masalah. Tipu lah. Tengok muka pun tahu. Muka macam-macam masalah tak? Masalah dah nak pencen, masalah agak bila dah nak pencen. Masalah dah pencen pun masalah agak. Masalah dah bercucu, masalah agak. Ada je masalahnya kan. Dah ada cucu, masalah cucu pula. Masa tak ada cucu, rasa lapang sikit. Bila nak cucu, dah ada cucu, dah satu hal pula. Asyik kena menjaga cucu je. Masalah juga. Contoh lah, contoh. Masalah penyakit lagi, masalah anak, masalah bini, masalah suami, masalah jiran, masalah keuangan, masalah negara, masalah politik, masalah air, masalah elektrik, bil. Ni bulan 10 nak sambung bayar balik kereta, masalah kat semua tu. 6 bulan dah honeymoon. Kan? 6 bulan honeymoon tak bayar kan? Joli sana sini, lupa diri. Ni dah nak start ni, kira nak menyambung aje lah. Ada offer sambung mora tu, sambung ustaz, tak peduli lah, duit tak berapa ada ni. Jadi tuan-tuan, semua orang ada masalah hidup lah, kecil, besar, itu aja. Penyakit masing-masing ada penyakit masing-masing, kesihatan masing-masing. Yang mana sihat lagi, mata segar elok, alhamdulillah. Yang mana mata dah tak apa nak nampak, itu signal juga lah. Kan Allah bagi signal. Rambut kita putih, hitam dah putih beruban sikit-sikit, signal. Telinga tak apa nak dengar, itu signal. Jadi alhamdulillah, itu yang doktor tu pesan tu kan. Alhamdulillah sebab signal tu ada. Allah bagi tahu awal signal dia, senang kita nak ijaz. Jadi tuan-tuan, ingat Nabi kata, bila kamu nak minta, mintalah pada Allah. Sebab dialah Tuhan kita, dialah segala-galanya, dialah yang boleh kun fayakun, dialah yang boleh dan meluluskan sesuatu benda. Sebab itu kita belajar dalam ilmu tauhid, apa tu disebut, kita belajar sesuatu benda tidak boleh memberi mudarat atau mendatangkan manfaat dengan izin, kecuali dengan izin Allah. Itu akidah kita. Kita makan ubat tu bagus dari sudut teori perubatannya, bagus ubat tu. Kita tak boleh yakin 100% pada ubat tu tak. Telan Panadol ni lega demam, boleh lega biiznillah. Itu akidah dia. Harimau bahaya, memang dia bahaya, tapi kalau Allah tak izinkan dia memberi bahaya, tak ada bahaya apa pun. Lalulah sebelah rimau tu pun, kalau Allah tak izinkan rimau tu memberi mudarat. Macam rimau yang menjelma dekat Ulu Yam baru ni, tahu kan? Ada tengok video tu? Itu memang betul dekat Ulu Yam tu. Tuan-tuan mungkin tak tengok lah, pasal baca Quran banyak sangat, tak sempat nak tengok WhatsApp. Baca kitab sunnah apa semua ni kan. Baguslah. Jadi dia memunculkan diri dia, tuan. Ada pula budak mana pergi rakam kan, berani pula budak tu. Tapi dia zoom lah, gila nak rakam dekat-dekat. Dia bagi Assalamualaikum sekejap lagi, arwah terus kan. Tapi comel tu rimau tu, saya tengok geram aja, comel kan. Walaupun kita lalu sebelah rimau, terserempak dengan pak belang apa orang panggil ni kan, kalau Allah tak izinkan dia menggigit, menerkam kita, tak boleh buat apa dia. Semua tu hanya berlaku dengan izin Allah. Itu dia panggil tauhid, itu dia panggil akidah.
Benda ni yang Rasulullah ajar kita 1400 tahun dulu. Sebab itu apa hal sekalipun tuan-tuan, tauhid ni kena jaga dulu. Ibadah cantik dah, tapi kalau ibadah rajin, ibadah kemas, tauhidnya jahanam, tak ada apa tak? Baru ni kena tangkap balik Rasul Melayu. Allah, buat malu Ulu Kelang je tuan-tuan. 15 tahun dulu saya rasa dah, 10-15 tahun dulu dah isu dah. Lepas tu dah kena tangkap, bunyi-bunyi dah taubat. Kita dengar pun lapang dada. Tengok minggu lepas saya tengok berita dah kena tangkap pula dah. Menghidupkan balik ajaran Rasul Melayu. Yang heran tu ramai pula mengikut. Yang kuliah malam ni tak ramai mana, tapi ramai lah, penuh lah. Kuliah kau tak datang. Yang ustaz-ustaz bertauliah ni, yang ada tauliah jaiz jawi semua elok ni, tak mau dengar pula. Yang shortcut-shortcut tu dia suka sangat. Tuan-tuan, kalau orang tu betul-betul beriman, Nabi dah pernah sebut dah dalam hadis, la nabiyyi min ba'di, tidak ada lagi Nabi selepas aku. Habis cerita, full stop kan, tak ada apa dah lah. Ada siapa saja declare, tu bukan, tu semua hantu raya lah, bukan lah tu. Dah Nabi kata tak ada lagi Nabi selepas aku. Itu akidah dia. Ada pula orang Melayu pula tu. Kalau orang Arab boleh tahan lagi. Adalah nisbah nak jadi Nabi tu sikit tak di kalangan bangsa Arab. Ni jenis kaki terkedarah nasi lemak ni jadi Nabi. Macam mana? Kod-kod adalah tuan-tuan tu. Ini kod-kod. Tu bahasa apa tak tahulah tu. Kalau ada nak jadi Nabi ni, Nabi pernah isytihar seorang saja, Sayyidina Umar. Itu je. Itu pun Nabi berlapik cakap tak. Nabi kata depan sahabat dia yang ramai, kalaulah ada lagi Nabi selepas aku, kata Nabi, Umar lah orang dia. Nabi tak sebut haji ... bukan. Nabi kata Umar. Tu pun kalau ada. Tapi memang tak ada. Tapi orang kita ni sedang benar percaya benda-benda entah apa-apa macam tu. Dah. Jadi sebab itu saya pernah sebut dah satu kisah. Tuan-tuan pun tahu kisah ni. Satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia nak cium Hajar Aswad. Kan. Kita ni tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita doa yang terbaik. Nampak signal-signal nak umrah tu dah ada sikit-sikit dah. Kan, sikit-sikit tu dah ada dah. Cuma belum ada pengumuman rasmi lagi. Bila tarikh yang dibenarkan ke apa, jumlah belum tahu lagi lah. Cuma kerajaan Saudi dia dah buka dah untuk lokal dan untuk luar. Lokal satu hari 6,000 orang yang boleh buat umrah, dan untuk jemaah luar besok satu hari 20,000 orang sahaja. Untuk umrah everyday 20,000 saja. Jadi itu pun saya dengar baru ni, kerajaan Saudi kata dia akan tengok dulu mana negara yang dibenarkan. Mana bukan semualah, untuk peringkat awal mungkin dia akan pilih negara-negara tertentu lah. Dan kita harap Malaysia masuk senarai insya-Allah. 2-3 hari lepas tuan-tuan, kawan saya dia memang lahir di Mekah, dan sekarang pun ada di Mekah pun. Dia orang Patani, mak ayah dia Patani lah, tapi dia memang lahir di sana. Cakap pun cakap Arab, cakap Melayu pelak-pelak Kelantan tu sikit-sikit lah boleh. Jadi dia WhatsApp ke saya, dia rajin WhatsApp. Dia rajin masa Covid tu tuan, masa PKP bulan 3 bulan 4 kan, dia rajin hantar gambar Kaabah lengang lah apa masa tu kan, dia rajin hantar. Jadi dia hantar baru ni 2-3 hari lepas, dia kata alhamdulillah ustaz, saya sudah boleh buat umrah. Dan dia hantarlah screenshot gambar macam satu aplikasi yang dia kena register, dan bila lulus baru dia boleh buat umrah. Pada saya itu satu teknologi yang baik lah. Mungkin maksudnya kita kena register dengan apps tu,
Bila dah lulus untuk hari itu, kita kena buat umrah hari itu. Mungkin nak masuk Masjidil Haram kena tunjuk, kan, skrin tu kena tunjuk lah, ni kita dah register dan lulus, baru boleh masuk. Dan pada saya mungkin di situ dia boleh kawal jumlah, kan, berapa ribu sehari tu, mungkin di situlah. Jadi apa pun tuan-tuan, kita doa yang terbaik insya-Allah. Baik, balik cerita Sayyidina Umar tadi. Masa dia nak cium Hajar Aswad tu, kan dia bercakap dulu. Kita nak cium Hajar Aswad tak boleh bercakap lah, lagi kena empuk dengan polis tu, kan. Orang beratur punya ramai, kita bersyarah-syarah pula depan batu tu. Sayyidina Umar dia bercakap dulu. Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, wahai Hajarul Aswad, kamu tu hanyalah batu daripada syurga. Kamu langsung tak boleh beri mudarat dan langsung tak boleh bagi manfaat kecuali dengan izin Allah. Sayyidina Umar bersyarah dekat batu tu dulu. Dan Sayyidina Umar kata, kalaulah tidak kemarin dulu aku tengok Rasul kesayangan aku mencium kamu. Kalau bahasa kasarnya Sayyidina Umar kata, mati duduk balik pun mampus aku nak cium kamu. Itu bahasa kasar sikit lah. Sayyidina Umar nak ajar kita, dia cium batu tu bukan sebab batu tu daripada syurga, tapi sebab Rasulullah buat. Itu aja. Kalau Nabi aku tak cium, tak ada pasal nak cium batu kan. Baik cium benda lain. Cium batu mana ada faedah kan. Baik cium bunga, minyak atar ke, ada faedah sikit tak, bau wangi sikit. Terus lagi cium dinding surau ni, apa ada faedah? Tak ada apa tak. Tapi kalaulah kita tengok benda tu Rasulullah buat, walaupun akal tak boleh terima, apa benda cium batu ni, tak, Nabi aku buat, kita pun buat, tu baru betul. Jadi sebab itu akidah kita ni kena kemas elok, iaitu semua benda tak boleh beri mudarat atau manfaat kecuali dengan izin Allah, kan. Sebab itu setiap butir bicara kita jangan tergelincir. Sehingga ulama bagi contoh, kalau iktikad kita makan nasi itu kenyang, boleh jadi syirik. Sebab bukan makan nasi itu kenyang, itu sebab yang bagi kenyang tu Allah, sebenarnya bukan nasi. Tu kena betul balik kat situ kan. Kita haus, saya haus, saya minum air, hilang dahaga. Yang hilang dahaga tu sebenarnya Allah yang hilang kan, bukan air itu. Berapa ramai orang minum air tak hilang dahaga? Berapa ramai orang makan nasi tak kenyang? Betul kan tuan? Yang mengenyang tu Allah. Ada orang sekeping roti je, balik kan lepas isyak dia makan roti sekeping, gardenia panjang sekeping, coklat tu, kenyang. Sebab Allah yang bagi dia kenyang. Ada orang balik lagi 3 pinggan nasi lepas tu top up pula roti telur bawang lagi. Sudahlah, ada bela hantu raya ke apa Pak Haji ni. Dah, yang mengenyangkan Allah, yang melaparkan pun Allah Ta'ala juga. Ada orang tak makan 3 hari 3 malam hidup kan. Jangan 3 hari 3 malam. Ashabul Kahfi 309 tahun tak makan tak minum, hidup kan. Dah nampak tu, tauhid tu kena betul. Sebab itu Nabi ajar kita, bila mintalah pada Allah. Dan bila minta pada Allah Ta'ala, kita panggil melalui doa, munajat, istikharah kita, ataupun apa-apalah kan, dalam bentuk sedekah jariah. Asbabnya kita minta, ya Allah, berkat aku sedekah RM10 ni dalam surau Al-Falah, ya Allah bagilah aku sihat. Boleh? Ulama kata boleh niat macam tu kan. Dipanggil kita menjadikan sedekah tu asbab untuk kita sihat. Ya Allah, dengan aku sedekah 100 pada ustaz ni, contoh tak pernah berlaku setakat ni lah kan, aku sedekah 100 kat ustaz ni, mudah-mudahan anak aku mengaji tahun ni lulus, peksa dia dengan cemerlang. Boleh?
Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, apa hal pun minta dengan dia. Dan tuan-tuan, baiknya Allah Ta'ala kita dah sebut dah banyak kali. Ibarat ini saya bagi contoh ibarat saja. Allah Ta'ala ni dia punya office 24 jam. Ibarat tak pernah tutup, tuan-tuan. Maknanya berdoalah masa bila pun, di mana sekalipun, ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, menghadap kiblat ke, tak menghadap kiblat ke, tengah memandu, tengah baring, tengah terlentang, tengah apa pun, Allah dengar. Kalau ada office hour masalah kat kita tu, masalah kan. Waktu doa 9 to 5, 9 pagi 5 petang dia. Tak tengok pukul 6 tenat, tuan-tuan. Macam mana nak buat? Ni pejabat dah tutup, nak doa macam mana tak? Tapi baiknya Allah, dia buka 24 jam. Lepas tu dia bagi pula spesifik masa-masa tertentu yang doa tu sangat mustajab. Antaranya kalau ikut pandangan Imam Syafi'i, malam besok, malam Jumaat, malam besok lah 1 Oktober yang kita baca Yasin selalu tu, itu saat mustajab doa menurut pandangan Imam Syafi'i. Yang Nabi sebut saat mustajab doa antaranya ketika hujan mula turun, ketika ayam berkokok subuh tu, waktu fajar, waktu subuh, sebelum subuh, 2/3 malam. Ini semua waktu mustajab doa. Nabi kata ketika hujan mula turun, ini semua saat mustajab doa. Bainal azan wal iqamah, itu saat mustajab doa. Antara azan dengan menunggu iqamah tu, nak solat, kita ada 5-7 minit kat situ kan, itu saat mustajab doa juga. Jadi tuan-tuan tengok, baik Allah dah. Cuma biarlah kita ni, orang kata tertib sikit. Bila minta tu mintalah sungguh-sungguh. Bila berdoa tu berdoa lah elok-elok, penuh keikhlasan hati, penuh luahan hati dah. Minta sungguh-sungguh. Walaupun ulama kata ialah berdasarkan ayat yang Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Allah kata mintalah pada aku akan bagi pada kamu. Apa benda? Ulama ajar kita, Allah akan beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Saya ulang balik, Allah akan beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu, bukan apa yang kita nak. Kalau kita nak, semua kita nak, banyak benda kita nak kan. Tapi Allah tengok, dia tahu apa sebenar keperluan kita, dia bagi hak tu je. Tak boleh marah Allah, itu hak dia. Walaupun dia kata kamu minta aku bagi, tapi bagi dia tu dia ada SOP lah. Kan, bagi yang Allah kata nak bagi itu dia bagi, tapi dia tengok dulu keperluan kita apa, bukan kehendak tuan. Kehendak ni semua kita nak. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak jadi orang kaya, nak itu, nak ini ya. Semua kita nak jadi Perdana Menteri. Semua kita nak. Diam aja. Jadi tuan-tuan kan, jadi Allah bagi ikut keperluan kita. Jadi mintalah. Mungkin yalah, tapi kita kadang-kadang macam ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Kita ni kadang banyak mengeluh benda yang kita tak dapat, sedangkan kita terlupa banyak benda yang Allah dah bagi tapi kita tak ingat. Yang kita duk kira yang tak dapat tu je lah. Allah ustaz, dah doa banyak kali ustaz, tak dapat-dapat. Kita kira yang itu je. Yang kita tak minta, yang Allah bagi, kita tak bunyi pun. Kita tak syukur pun. Apa benda yang kita tak minta Allah bagi? Tuan-tuan, jaranglah orang doa, ya Allah besok pagi aku nak hidup balik. Hidupkan aku esok. Tak ada tuan. Kita tidur terlentang begitu je, tak tahu esok hidup je. Tak pernah minta pun. Allah bagi tuan.
Kita tak pernah minta pun kadang-kadang, ya Allah hari ni cukupkanlah rezeki aku untuk seharian. Tak pernah saya rasa kita minta. Kita tahu pagi cari start motor, cari breakfast kan, tapi dapat je, tak pernah minta pun. Yang itu kita tak syukur. Yang tak dapat satu dua tu yang riuh sekampung. Sedangkan Allah dah bagi banyak, tuan-tuan. Sampai hari ni umur kita dah 5 series. Ada yang 6 series, 7 series depan saya ni. 8 series ada. Ada lah. Kita tak pernah minta pun mata kita ni, tapi sampai hari ni boleh tengok, walaupun dah kelabur asap sikit kan, tapi nampak lagi muka ustaz. Boleh celik tengok tak, boleh tengok warna-warni, nampak bukan raba warna elok, kenal oh ni bendera Malaysia, ni bendera Amerika, boleh kenal lagi lah. Kan, boleh tahu beza. Nikmat tu, nikmat mata pun tak boleh bayar, tuan. Jadi sebab itu orang kata ialah jadilah hamba yang bersyukur. Nabi pun minta, tuan-tuan. Nabi-nabi lain pun minta. Takkan kita kerah kepala tak nak minta tak? Takkan kita rasa kita hebat pula? Nabi macam-macam yang Rasulullah minta pada Allah Ta'ala. Nabi minta ketika hijrah macam-macam. Minta Allah selamatkan dia, minta Allah jaga Islam tu dengan baik. Kan? Nabi merayu, ya Allah, dalam perang Badar kan Nabi merayu. Nabi kata, ya Allah, kalau kalah hari ni habis. Takkan ada manusia yang sembah kamu selepas ini. Itu bukan ugut ya, tuan-tuan. Jangan kata, jangan salah faham, oh ini Nabi ugut Allah, Ustaz. Dah mengaji elok-elok lu. Kan? Ugut ni daripada atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Allah tu ibarat di atas, Nabi tu di bawah, rendah. Daripada bawah ke atas itu dipanggil merayu, bukan ugut. Yang ugut daripada atas ke bawah. Ketua kampung ugut rakyat dia. Tak undi aku, tak dapat beras. Contoh. Ugut kan? Itu ugut. Masa pun dah habis. Cepat betul dia bunyi. Baik. Kita kena ikut SOP, tuan. Ya. Perut aku pun sebenarnya lapar dah ni. Jadi tuan-tuan, sikit setengah minit kesimpulan akhir. Nanti kita sambung lagi. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Itu kita hurai bulan depan insya-Allah 30 Oktober. Tapi itu dekat. Itu modul Rasul kan. Modul Rasul tak silap saya 29 Oktober. Dekat-dekat lah tu, 29 30. Baik, sikit je tuan-tuan kesimpulan akhir untuk malam ni. Yang pertama sekali, kita ada Allah, kita ada Rasul, kita ada agama. Balik pada Allah, balik pada Rasul, balik pada agama. Yang kedua, setiap apa yang kita buat di dunia ni ada kira bicaranya, ada dosa pahalanya. Jadi tolong alert, tolong ambil perhatian, dan tolong pulun dengan kebaikan. Tinggalkan dosa, tinggalkan benda tak elok. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, dan guru-guru kita, para alim ulama kita semua, insya-Allah, pemimpin-pemimpin kita, insya-Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang menonton live pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah